السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat alhamdulillah dikasih sekalian, kita beralih kepada ayat 54 dan 55 di surah Yusuf. Bagi mereka memiliki tafsir bin Katsir, turun muka pada jilid yang keempat, muka surat 590. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Sadaqallahul azim. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendahari negara Mesir. Sungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Baik, muslim-muslimat hati dan kasih sekalian, dalam konteks saya ini, Raja begitu impress dengan apa yang ada pada Nabi Yusuf AS. Dan telah saya terangkan dalam tafsir jalan lain, bagaimana Raja ini dikatakan dalam kisah-kisah Israeliat mempunyai penguasaan bahasa yang tinggi pada banyak bahasa, dengan kesebatannya sebagai penguasa, rakyatnya berbagai-bagai bilang bangsa. Tapi ternyata Nabi Yusuf AS menguasai lebih dari ilmu bahasa yang beliau ada. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana Allah SWT telah menceritakan kepada kita bahawa raja ini menjadi kagum dengannya dan memberikan kepadanya hakut tasarruf, maknanya kelayakan untuk membuat apa-apa tindakan yang betul. Kerana disebut dalam tafsir Al-Baghawi sebagai contohnya, bila Nabi Yusuf AS diberi kuasa untuk mentadbir, maka berlakulah apa yang telah dikatakan itu. Kemarau berpanjangan, dan tanda kemarau itu berlaku pada satu waktu. Dikatakan dalam tafsir Baghawi, biasanya raja ini makan katalah 2 kali sehari, tapi pada hari itu beliau merasa kelaparan yang amat sangat. Dan kata Imam Al-Baghawi tafsirnya, pada hari itulah Nabi Yusuf AS mengatakan bermulalah waktu kemarau yang dimaksudkan dengan 7 tahun kedua selepas 7 tahun yang pertama. Dan bila berlaku keadaan itu, maka trading yang berlaku, perniagaan yang berlaku itu, siapa-siapa yang datang untuk membeli hasil gandum ataupun tanaman negara Mesir, mereka berurusan dengan keuangan untuk membeli. Maka setiap benda dibeli dengan keuangan pada masa itu, dengan dinar, dengan dirham bin nuqud. Kemudian tahun kedua masih lagi berlanjutan, kemarau itu menimpa kawasan tersebut, Afrikanya dan negara Palestinnya. Maka mereka pun datang untuk trading dengan menggunakan barang-barang kemas, bil huli wal jawahir, datang bawa barang-barang kemas yang ada untuk jadi barang-barang perniagaan, pertukaran dan perniagaan. Tahun ketiga masih lagi, pada tahun ketiga mereka datang pula membawa haiwan ternak mereka supaya dengannya dapat beli makanan. Paksa menjual binatang ternak, menghantar binatang ternak untuk trade bagi tujuan dapat makanan. Tahun keempat mereka terpaksa membawa hamba-hamba yang mereka ada, bil abid wal ima, membawa hamba dan juga laki perempuan yang ada sebagai nilai tukaran pada masa itu bagi mendapat sesuap nasi, makanan, gandum contohnya. Tahun yang kelima, mereka menggunakan rumah mereka, terpaksa menjual rumah dan juga apa sahaja pemilikan aset properti yang ada. Tahun yang ke-6, mereka terpaksa menjual anak-anak mereka hingga menjadi hamba. Bi awladihim hatta istarakahum. Dan akhirnya pada tahun yang ke-7, tak ada apa lagi yang tinggal bagi orang sekeliling kawasan itu, melainkan diri mereka sendiri diperhambakan untuk mendapat sesuap makanan sebagai contohnya. Dan akhirnya faqala an-nas ma ra'ayna yawman kal yawmi malikan ajal wala azam min haza. Pada masa itu Nabi Yusuf dan juga kepimpinan negara Mesir menjadi kaya raya, kerana setiap orang yang kelaparan, setiap orang yang perlukan makanan di situ sudah menjadi hamba kepada mereka. Maka si raja pun bertanyalah kepada Nabi Yusuf AS, kaifa ra'ait, sekarang apa yang patut buat sekarang wahai Yusuf? Maka kata Nabi Yusuf AS, tidak ada cara lain wahai tuanku, melainkan kita bebaskan semua orang ini supaya mereka dapat hidup kembali, dan tahun ke depan adalah merujuk kepada tahun kecemerlangan balik semula dan prosperity akan kembali ke kemakmuran. Maka itu yang berlaku. Maka raja dengan sebab melihat
kebijaksanaan pentadbiran yang ada pada Yusuf AS, kata Ibn Abbas dan juga Wahab bin Munabbih. Maka mereka berkata bahawa falam yazal Yusuf AS yad'u al-malik ila Islam wa yatalattaf bihi hatta aslam al-malik wa kathirun minan nas. Jadi dengan sebab kebijaksanaan Nabi Yusuf AS dalam urusan pentadbiran itu, melunakkan hati raja yang asalnya kafir ini untuk masuk Islam. Bahkan banyak orang yang masuk Islam pada waktu itu dengan kebijaksanaan pentadbiran yang ada pada Nabi Yusuf AS. Wallahu alam, ini kisah yang dikemukakan sebagai menampakkan kepada kita tentang tamkin, iaitu aspek kepimpinan, aspek penguasaan yang telah pun dianugerahkan oleh Allah SWT sebenarnya kepada Yusuf AS selepas begitu lama tempoh yang lalui pengalaman, ujian, cabaran yang berlaku dalam hidupnya. Mungkin di kalangan kita tertanya-tanya ya tuan-tuan, mungkin kita melihat as-saman alladhi narahu fid dunya wa at-tamyiz bainan nas bil a'mal ayyukum ahsanu amala. Kita lihat sebagai contohnya dalam apa yang menimpa semua musibah yang berlaku kepada Nabi Yusuf dan ayahandanya Nabi Yaqub kat sini. La budda an yatabadar ila zihnihi su'al ma huwa zanbu alladhi fa'alahu Yusuf alaihi salam hatta taqa' ala ra'sihi kullu hadhihi al-masa'ib. Mungkin kalau kita melihat kisah ini daripada awal, ahsanul qasas yang disifatkan oleh Allah, seindah-indah kisah yang dikemukakan, dan kena ingat seperti yang telah saya sebut pada tuan-tuan bahawa happy ending yang dimasukkan dalam konteks penceritaan Quran tidak semuanya bermuara kepada perkahwinan seperti yang kita gambarkan. Ini hanyalah pihak tertentu yang datangkan daripada riwayat-riwayat Israeliat untuk menunjukkan kesudahan yang menggembirakan itu, perkahwinan antara Yusuf dan juga Zulaikha. Dan saya telah terangkan perkara ini dalam kuliah lalu bahawa tidak ada asas yang mengatakan demikian. Berkata Al-Imam Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya, ini antara kisah yang paling menarik. Sebab itu Allah menyatakan demikian, dan memang bihaqqin ia merupakan kisah yang paling menarik, yang paling awdah, yang paling abian, kerana adanya klimaks yang berbeza-beza daripada atas turun ke bawah, naik bukit semula. Banyak sangat di satu suasana kepada mihna yang lain. Daripada mihna bertukar menjadi minnah. Mihna ni ujian tuan-tuan, minnah ni anugerah. Wa min dhulin ila izzin, daripada kehinaan bertukar menjadi kemuliaan. Wa min abdin ila mulkin, daripada seorang hamba menjadi seorang raja. Wa min furqatin wa syatatin ila istima'in wa atilaf, dari apa yang dipanggil sebagai, ini kalau kita recap balik semula lah tentang ahsanul qasas yang disifatkan oleh Allah, untuk kita ingat semula dasar pijak kita dalam kisah-kisah Al-Quran ini, bahawa Allah menyifatkan dia satu yang menggembirakan, satu yang memberikan kepada kita rujukan, ketenangan untuk kita faham begitulah kehidupan ini, nature-nya yang ujian yang patut dilalui. Min huznin ila surur, daripada kesedihan menjadi kegembiraan. Wa min rakha'in ila dhiqin, daripada benda yang luas menjadi sempit. Dari dhiqin ila rakha'in, jadi inilah min inkar ila qararin, daripada keadaan penolakan hingga terpaksa mengiktiraf. Fatabarakallahu alladhi qassaha fa ahsanaha wa dhahaha wa bayyanaha. Maha suci Allah Taala yang telah menceritakan kepada kita kisah ini. Tadi saya bertanya kepada tuan-tuan, tentu timbul dalam diri kita, apalah dosa Nabi Yusuf ya, sehingga tertimpa ke atas baginda macam-macam musibah ini. Di satu keadaan yang dalam dambaan kasih sayang seorang ayah, seorang makcik, dan dalam keluarga yang tenang, tiba-tiba bertukar keadaannya, masuk ke dalam perigi, kemudian pergi pula ke rumah seorang majikan yang baik hati, tapi isterinya pula berniat khianat kepadanya dalam keadaan umurnya masih muda, jauh dari keluarga, kemudian masuk pula dalam penjara tanpa dosa yang dilakukan oleh baginda. Tengok kan, man sayu'awiduhu anha wa an umurihi alladhi inqadha wa lan ya'ud. Siapa yang boleh ganti balik semula umur yang telah pun habis dan kesempatan-kesempatan yang telah pun terlepas dalam keadaan baginda masuk ke penjara, seperti yang kita baca dalam kuliah yang lalu. Wa kadzalika fi halati abihi Yaqub alaihi salam hadhihi al-mihna al-'azimah, bukan saja buat Yusuf, bahkan untuk ayahandanya juga merupakan satu ujian yang besar. Inilah kaedah Allah Taala, imtahanallahu biha nabiyahu wa safiyah. Itulah mihna, ujian yang Allah berikan kepada seorang kasihnya nabinya Yaqub dan juga Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Selepas tafriq, berhimpunlah mereka. Selepas perpisahan itu, berhimpunlah mereka, yang akan kita lihat selepas ini. Tempoh kehilangan itu tidak kurang dari 30 tahun seperti yang telah kita bincang pandangan para mufassirin. Sampai nanti kita akan jumpa ayat ke-84, wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Putih matanya kerana kesedihan yang sangat sampai buta Nabi Allah Yaqub itu mengenangkan dua orang puteranya yang hilang. Allahu akbar. Ini mihna mutawasilah, huznun syadid. Ini adalah satu mihna yang bersifat berterusan. Jawapannya satu saja tuan-tuan. Jawapan kepada mihna yang berlaku, ujian yang berlaku, ibtila dalam hidup para anbiya alaihi wasallam ni, kalau kita lihat sebenarnya
Maknanya ada dua perkara. Yang pertama, kullu hadhihi al-masa'ib allati hasal Yaqub wa ibnihi Yusuf alaihi salam kana sababuha al-insan nafsuhu. Kana sababuha al-insana wa nafsuhu. Ini kalau kita lihat kepada musibah yang berlaku dalam kehidupan Nabi Yaqub dan juga puteranya Yusuf, sebabnya adalah manusia sebenarnya. Itulah manusia, namanya abang-abang yang menzahirkan kasih sayang, tapi sebenarnya dalam hati penuh dengan al-makr wal kaidu, penipuan dan penganiayaan. Kemudian manusia yang kedua juga yang telah menyebabkan Nabi Yusuf AS dihukum, iaitu Imratul Aziz. Zulaikha ini yang telah menyebabkan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang benarlah tuan-tuan, nanti kita ada peluang kita lihat bila Allah SWT menceritakan dalam surah Asy-Syura contohnya, zahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Dan surah Rum ayat ke-41 contohnya kita lihat berlakunya fasad di lautan dan juga di daratan lautan, semua kerana kejahatan tangan-tangan manusia sebenarnya. Ini surah Rum ayat ke-41. Kita lihat dalam surah Asy-Syura pula, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apa saja menimpa kamu daripada musibah itu sebenarnya kerana apa yang dilakukan di tangan-tangan kamu sendiri, dan Allah memberikan keampunan yang banyak di atas ujian berlaku itu. Jadi perhatikan bila Nabi Yusuf AS kemudian mengatakan kepada raja ini, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan, kenapa perkataan hafizun alim ini disebut oleh Allah dalam konteks kepimpinan di sini? Kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang tafsirnya Ta'wiyatul Quran, bahawa perkataan yang digunakan di sini, ini hafizun alim, hafiz bima ulitu alaihim bi amri. Hafiz ini melibatkan benda, iaitu dari sudut tanggungjawab yang diberikan, maka sifatnya hafiz. Alim ai bil alsun, ataupun yang dimaksudkan di sini bin nas. Jadi kalau hafiz ini satu karakter yang perlu dalam kepimpinan, iaitu mengawal selia benda-benda yang bersifat jamat, sistem, barang, dari sudut SOP-nya, dari sudut barangannya, dari sudut inventory-nya. Tapi bila sebut pada alim ini melibatkan kepada manusia. Alsun, lidah, melibatkan kepada anas, manusia. Kerana percaturan dalam perniagaan ke, dalam pentadbiran ke, memerlukan dua perkara ini. Kalau orang itu bijak mengawal selia manusia saja tapi tak pandai pada sistem, maka dia akan ditipu oleh manusia yang bekerja dengannya. Kalau dia pandai sistem saja, hidupnya keras, jumut, begitu saja, dry saja, dia tak kerti nak berhubung dengan manusia, maka seorang-seorang pekerja akan lari. Maka juga dia tidak mampu untuk jadi kepimpinan. Jadi bila Allah menyatakan di sini, ini hafizun alim, yang pertama sekali, walaupun aku belum berjumpa dengan manusia, tetapi aku faham struktur ataupun keadaan yang berlaku sekarang ni memerlukan kepada seorang yang basir bitaqdirihi. Jadi seorang yang nampak, seorang yang boleh membaca suasana yang berlaku, seorang yang boleh membuat fokus apa-apa yang akan berlaku dari sudut keuangannya, pentadbirannya, ekonominya. Alim, dan aku juga mempunyai kemahiran bergaul dengan manusia. Begitu lama berada dalam penjara, bergaul dengan manusia yang paling bawah dan pernah terlibat menjaga kambing bersama dengan abang-abangnya. Ini adalah pentadbiran kepada makhluk. Jadi dalam konteks ini, kata Al-Imam Maturidi, sesuailah dengan penggunaan Al-Quran bila Allah menyebut di sini kehebatan ijaz lugha daripada ketersusunan pemilihan perkataan Al-Quran ini, dan dia bukan berlaku secara kebetulan, menunjukkan kepada hafizun alim, sifat yang perlu ada kepada kepimpinan itu. Yang pertama, dia memahami tanggungjawabnya. Yang kedua, dia bijak untuk mengawal selia manusia di bawahnya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan ceritakan kepada tuan-tuan bagaimana permintaan seorang Nabi ini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsirnya Al-Kabir yang menarik itu. Apakah penjelasan terhadap isu ini, walaupun pernah saya jelaskan dahulu, tetapi ia berkaitan dengan kehidupan seorang sahabat ketika Nabi SAW menyatakan jangan minta kepimpinan, jangan minta jawatan, kerana orang yang minta jawatan itu akan jadi beban kepadanya. Tapi seorang yang diberi kepadanya jawatan dalam keadaan dia layak, maka Allah akan membantunya. Bagaimana maksud hadis itu? InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan jelaskan. Tiada kontradik di antara hadis ini dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS tak kala baginda minta untuk jawatan itu disandarkan kepadanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.